Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Niaga Awani bersama saya Ina Rozman dan saya bersama beberapa kru dan pasukan Awani kini berada secara langsung dari Pasar Borong Selangor. Dan tujuan kami ada di sini adalah untuk bawakan bagaimanakah perkembangan iaitu perkembangan dalam kehidupan rakyat ketika ini. Terutamanya kos sara hidup yang semakin meningkat. Apakah yang menjadi punca kos ini meningkat? Adakah kita perlu melihat daripada segi pembekal dan pengeluaran pertanian ini? Adakah ia cukup ataupun cukup kualiti dan ia mampu dibeli oleh rakyat? Itu adalah persoalan yang akan kita nampak. Dan mengapa saya berada di pasar ini, mungkin kita lihat mungkin melihat sekadar membeli keperluan harian, tetapi keberadaan saya di pasar ini bermakna ia lebih daripada sekadar itu, kerana kita tahu pasar ini adalah nadi kehidupan kerana ia telah menyediakan makanan, minuman, segala perkara yang akan mengisi meja makan anda di luar sana. Dan bukan itu saja, dan pasar ini juga telah menyediakan peluang pekerjaan kepada ribuan orang di sini bersama dengan ramai orang yang saya jumpa di sini, dan sekaligus mereka ini adalah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Dan kita lihat pasar ini bukan sahaja untuk berada di sini untuk kita lihat apakah yang dijual sini, bagaimanakah harga-harga di sini, adakah murah, adakah mahal, adakah cukup untuk kelangsungan hidup rakyat terutamanya. Itulah persoalan yang akan kita lihat dan kupas secara mendalam, dan kita nak lihat sekiranya makanan itu mahal, tidak cukup murah, dan iaitu akses kepada makanan ini terutama kumpulan golongan berpendapatan rendah, sederhana, adakah mereka mendapat akses kepada pemakanan-pemakanan yang berkualiti dan cukup berpatutan. Dan itu adalah perbincangan yang akan saya bawakan di sini di Pasar Borong Selangor. Dan dengan itu saya akan bawakan tetamu yang bersedia di Pasar Borong Selangor bersama saya untuk memberikan kupasan lanjut untuk kita bincangkan apakah antara perkara-perkara kritikal untuk kita lihat daripada sektor industri. Saya nak mempersilakan Encik Mohammad Gaddafi Muslim, merupakan pengurus besar Sektor Strategi Korporat Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor. Saya nak ucapkan terima kasih Encik Gaddafi kerana kalau kita lihat di sini, kita berada di Pasar Borong Selangor ini, mungkin ada yang meneliti perkara ini sekadar biasa saja, tetapi di sinilah kita lihat penyediaan keperluan-keperluan asas makanan rumah untuk rakyat di sini. Bagaimanakah bekalan yang tersedia di sini mampu memberi kelangsungan kepada kehidupan rakyat terutamanya. Tetapi bukan itu saja kita nak teliti, kerana pasar ini juga adalah tulang belakang kepada pelbagai ekonomi ataupun pelbagai yang menggerakkan pelbagai sektor di sini, daripada petani, pembekal sehinggalah peniaga-peniaga kecil ni yang sekaligus memainkan peranan kepada ekonomi negara kita. Mungkin Encik Gaddafi boleh kongsikan, kita memang tidak boleh pandang remeh terhadap iaitu harga-harga kos barang makanan, kerana kita harus meliti kumpulan golongan yang rentan ini, adakah mereka cukup untuk membeli perkara-perkara keperluan asas yang memerlukan kelangsungan hidup mereka. Tetapi bagaimana untuk kita lihat apakah cabaran ataupun realiti on ground ketika ini? Adakah kebanyakan rakyat sebenarnya mampu untuk membeli barang-barang keperluan asas ini? Sebenarnya ceritakan realiti. Okey, baik. Terima kasih Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh Nina sebentar tadi mengenai akses. Kita bercerita tentang security makanan. So maksud security makanan ini adalah akses yang tersedia kepada setiap lapisan masyarakat pada setiap masa, pada bila-bila masa, termasuk keadaan bencana dan sebagainya. Buat masa ini, keadaan security makanan kita contohnya di Malaysia, apabila kita cerita tentang security ni, untuk makluman Nina dan juga para penonton, di Malaysia ni kita adalah negeri yang mengimport makanan. So ini bermaksud dari segi production kita masih tidak dapat menampung kehendak rakyat kita daripada segi makanan dan sebagainya. 2023 kita mengimport 71.6 bilion ringgit makanan daripada serata dunia. Dan ini sudah tentu menunjukkan bahawa dari segi kapasiti kita masih lagi belum dapat menampung keperluan rakyat. Daripada segi harga, kenapa kita berdepan dengan masalah peningkatan kos sara hidup? Adalah kerana harga makanan yang semakin naik. Salah satu faktornya kerana kita negara yang mengimport. So pada masa ini kita lihat keperluan daripada segi peranan dan tanggungjawab kerajaan dan industri untuk bekerjasama memastikan bahawa terdapat kaedah untuk kita memikirkan bagaimana kita dapat meningkatkan produktiviti makanan. Kenapa kita kena tingkatkan produktiviti makanan adalah untuk kita dapat memastikan harga yang kita sediakan kepada setiap lapisan masyarakat ni harga yang mampu mila, khususnya kepada golongan rentan ataupun B40 yang Nina katakan tadi. Buat masa ini harga barangan makanan kita
jika kita lihat daripada segi kolektifnya masih lagi agak terkawal pada pandangan kami di Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor selaku agensi yang melaksanakan program-program inisiatif sekuriti makanan di Selangor. Kami mempunyai peranan secara langsung. Sebagai contoh di Pasar Borong Selangor ni yang kita ada sekarang ni, Pasar Borong Selangor ni adalah milik sepenuhnya Kerajaan Negeri Selangor, diuruskan dan dioperasikan oleh PKPS selaku agensi negeri, dan di sini kami sendiri memantau harga-harga sayur-sayuran, daging, ayam yang dijual di sini untuk memastikan bahawa harga di sini sentiasa terkawal. Namun peranan kami agak terhadlah untuk negeri Selangor je, dan kita perlu melihat bagaimana peranan PKPS untuk contohnya menguruskan Pasar Borong ini dapat diperluaskan ke seluruh negara. Dan Encik Garafi ada kongsikan bagaimana kita harus lihat kehadapan pendekatan bagaimana untuk pastikan produktiviti dari peringkat pembekalan atau pengeluaran makanan ini. Namun kalau kita lihat keadaan semasa, mungkin kita memerlukan penyelesaiannya sekarang. Apakah boleh yang dilakukan sekarang, terutamanya di saat-saat ataupun waktu kos sari hidup ataupun kos bahan mentah yang semakin meningkat. Mungkin apa yang boleh kita lihat ataupun kita lakukan ketika ini untuk pastikan harga itu di pasaran itu lebih stabil dan kita dapat lihat sekaligus mengurangkan beban-beban pembeli di sini. Faham. Okey, baik. Soalan yang baik, Nina. Okay, kita perlu melihat soalan yang ditanya tadi mengenai bagaimana kita nak meningkatkan produktiviti, production lah. So pertama kita kena lihat bagaimana kita dapat apa orang kata merangkul teknologi terkini untuk kita dapat menyediakan sistem penanaman yang terbaik ataupun kita panggil sebagai agroteknologi lah. Itu pertama. Kedua, R&D kita in terms of penghasilan ataupun research on benih yang terbaik untuk crops yang tertentu. Contohnya makanan ruji rakyat Malaysia adalah beras, dan juga salah satu crop yang penting adalah jagung bijirin. Kenapa jagung bijirin? Jagung bijirin kerana kita mengimport jumlah jagung bijirin yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan kita mengeluarkan belanja. Bukan kita, maksud saya pengusaha-pengusaha contohnya ladang ayam mengeluarkan kos yang tinggi untuk membeli chicken feed yang di mana jagung bijirin ini merupakan ramuan utama dalam chicken feed ni, sehingga menyebabkan harga ayam tidak stabil, fluctuate, kadang-kadang terlalu tinggi. So this is one of the things. Kita perlu menggalakkan IoT, sistem agrotech untuk kita memastikan bahawa production, pengeluaran hasil-hasil pertanian ini juga adalah yang strategik dan yang tertumpu kepada makanan-makanan yang penting untuk rakyat Malaysia. Nah, bagaimana pula dengan petani-petani kecil ni, terutamanya mereka berdepan dengan kos barang ataupun kos bahan mentah yang meningkat ini? Mungkin kebanyakan daripada mereka mempunyai akses yang terhad dalam pasaran. Betul. Jadi apa yang boleh dilakukan daripada segi pembiayaan kepada PKS, peniaga-peniaga kecil yang boleh kita lakukan agar kita tahu apabila harga meningkat mereka tidak menerima bebannya dan sekaligus pengguna juga yang akan menerima beban daripada peningkatan kos sara hidup ini. Okey, pertama sekali kita kena melihat peranan kerajaan itu sendiri dalam melibatkan diri secara langsung dalam isu-isu yang Nina sebutkan tadi. Di negeri Selangor, Yang Berhormat Menteri Besar kita ada menjalankan satu program yang kita namakan sebagai intervention. Di mana program intervention ni kita melibatkan diri secara langsung dalam rantaian bekalan. Nina sebutkan tentang kos untuk peniaga-peniaga ni dan bagaimana mereka hendak memastikan bahawa harga-harga barang ini berada dalam keadaan yang baik. Itu adalah antara mekanisme yang dibincangkan dan juga dirancang dalam inisiatif intervensi ENSA ni. Kita perlu melihat daripada segi pasaran. Bagaimana kerajaan contohnya dapat membantu peniaga-peniaga seperti ini untuk memasarkan produk mereka. Dan pemasaran produk ini juga perlu berlaku di tempat-tempat yang strategik agar harga-harga yang dijual dapat harga yang kompetitif dan pada harga yang pasaran semasa. Itu banyak perancangan yang perlu kita teliti kan. Kita lihat bagaimana untuk letakkan harga yang berpatutan. Ya, di manakah kita harus lihat ke pasaran mana yang kita hendak membekalkan penyediaan bahan-bahan makanan ini. Dan mungkin Encik Garafi sudah tentu kita lihat setiap individu, industri, organisasi, syarikat termasuk daripada sektor-sektor pertanian dan kita lihat khususnya keterjaminan makanan ini, industri ini, mereka harus memastikan kelangsungan, bukan kelangsungan hidup rakyat tetapi memastikan menyokong pertumbuhan ekonomi
ekonomi pada masa akan datang. Mungkin Encik Gaddafi boleh kongsikan apakah harapan di mana belanjawan 2025 yang akan dibentangkan pada esok hari. So, tentu banyak harapan dan jangkaan pada esok hari. Mungkin boleh kongsikan sedikit apakah harapan ataupun senarai harapan untuk kita pastikan sektor pertanian kita adalah lebih kukuh, melindungi setiap pihak dalam rangkaian bekalan makanan, petani, pembekal, peniaga makanan sehinggalah dapat menjamin masa depan rakyat itu sendiri. Okey, baiklah. Penggubal dasar pada pandangan kami, saya selaku pengurusan kanan di Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor, kami sejak tahun 2021 terlibat secara langsung dalam projek-projek atau inisiatif berkaitan dengan sekuriti makanan. Harapan kami dalam belanjawan berdasarkan pengalaman dan juga feedback yang kami terima daripada lapisan masyarakat, salah satu yang paling penting adalah komponen-komponen berkaitan pertanian haruslah bersifat pragmatik, bersifat realistik. Sesuatu inisiatif yang boleh dicapai. Saya bagi contoh sebagainya. Program yang dilancarkan oleh Kementerian Ekonomi seperti IPR dan sebagainya, inisiatif pendapatan rakyat, di mana kita dapat melihat hasilnya sekarang, ramai rakyat mendapat manfaat. Dan model ini sangat bagus untuk diperluaskan ke tahap yang lebih besar. Dan juga kami berharap di kalangan agensi-agensi khususnya di negeri, kami berharap supaya mungkin komponen dalam belanjawan ini juga dapat memberi empowerment kepada kerajaan negeri, memberdayakan agensi-agensi pertanian dalam kerajaan negeri untuk lebih menyumbang kepada isu-isu ataupun projek-projek untuk menambah sekuriti makanan khususnya di negeri-negeri yang mempunyai taraf ataupun keadaan penduduk yang lebih ramai seperti Selangor contohnya. So, dan juga kita perlu melihat pentingnya untuk komponen belanjawan ini melihat bagaimana untuk membantu ekosistem teknologi pertanian. Bagaimana kerajaan dapat memberi insentif kepada agensi dan juga kepada pihak swasta untuk mengembangkan teknologi pertanian dan mengadakan satu sinergi antara agensi kerajaan misalnya dan juga antara pihak swasta agar satu kerjasama yang terhasil dapat memberikan keputusan yang terbaik yang dapat meningkatkan produktiviti negara. Dan sudah tentu kerjasama itu sangat penting dan jelas perbincangan menjelang 2025 belanjawan ini kita berharap iaitu penting untuk memberi aspek-aspek atau memberi fokus kepada komponen-komponen kritikal ini, apakah yang boleh dilakukan, apa yang diperlukan agar petani-petani dan setiap pihak berkepentingan dalam rantaian bekalan ini mampu menghadapi cabaran-cabaran semasa dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar ini. Sudah tentu kita harap selepas ini bukan sahaja tertumpu kepada bagaimana untuk menyediakan makanan yang berkualiti, tapi bagaimana untuk memastikan akses yang cukup terutama kepada golongan rentan dan menyokong petani-petani kecil di Malaysia. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih Encik Gaddafi dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okey, baik. Selepas ini saya akan bawakan satu lagi tetamu untuk kita mendengarkan suara mereka terutama dalam golongan peniaga-peniaga kecil, usahawan kecil. Apakah antara cabaran dan peluang yang mereka hadapi dan apakah persediaan dan harapan yang mereka inginkan untuk mencipta masa depan yang lebih cerah. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Setinggi mana siling dan lantai ekonomi negara telah dinaikkan? Sejauh mana kualiti dan taraf hidup rakyat telah ditingkatkan? Bagaimana pendekatan seluruh negara jadi kekuatan merealisasikan visi ekonomi madani? Ikuti pembentangan dan kupasan komprehensif Belanjawan 2025 pada 18 Oktober ini hanya di saluran 501 dan di semua platform digital Astro Awani.